Pilihan utama anda tentunya di destinasi MTech kembali waktu ini bersiaran untuk rakan pendengar yang peminat kenderaan mahupun tidak. Sebab apa? Sebab kita semua berhadapan dengan kenderaan setiap hari. Dan waktu ini akan bersama dengan kita tak lain dan tak bukan pengarah di bahagian automotif JPJ. Saya alukan kehadiran yang bahagia Datuk Engineer Muhammad bin Dali. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mati. Alhamdulillah. Kesilapan sikit teknikal tapi dimaafkan. Okey, salam satu Malaysia. Salam kepada pendengar-pendengar. Salam kepada peminat-peminat MTech yang menantikan setiap hari Isnin jam 3.15 hingga 3.45 petang. IKIM, pilihan utama anda. So, kali ini kita nak cerita, nak cakap, nak macam, tapi walau bagaimanapun di luar sana hujan. Jadi apabila kita memandu dalam keadaan hujan, berhati-hatilah. Yang terutamanya macam tadi kan, sementara dalam perjalanan dari Putrajaya nak ke IKIM, ternampak sebelah kanan tu tadi jalan dekat Putrajaya tu banjir. Kenapa dan mengapa waktu siang boleh terjadi sedemikian rupa? Maksud dia tu tadi, hari hujan lebat, memang lebat betul di Putrajaya sana. Semua tu dalam perjalanan ke sini tadi, mesti nampak, kelihatan kan. Saya selalu ajar, andai kata anda sedang memandu, bukan berhenti, sedang memandu, dengan tiba-tiba hujan yang datang. Dia bukan curah macam beldi kau. Hujan ni bukan datang macam kita curah air dalam beldi kan, cedok dan pergi curah sekali one shot. Bukan macam tu. Dia datang, dia bagi signal, dia bagi titik-titik sikit, dan dia bagi lebat. Sewaktu dalam hujan lebat, kita sedang memandu, kita rasa kita tidak ada komputer, tak ada mampu kita nak berdaya, nak memandang, nak melihat, kerana kita menggunakan cermin mata, ataupun penglihatan kita kurang jelas, ataupun kita rasa curiga, atau naluri kita tak sanggup menempuh hujan yang begitu lebat. Carilah tempat yang selamat. Sepanjang jalan memang ada tempat yang selamat. Sewaktu meletakkan kereta, pasanglah hazard light, 4 signal dinyalakan. Tetapi ini dalam hujan pasang hazard, tapi kereta jalan. Mana betul rakyat Malaysia yang canggih? Kerana kemalangan itu, kerosakan itu, dia tidak akan bagi tahu. Kalau dia kata, kejap lagi kereta nak rosak, semua orang senang. Sekejap lagi kau aksiden, senang. Semua orang tak pergi ikut jalan tu. Memang selamat, tapi dia tidak bagi tahu. Jadi kita yang sebagai pengguna, kita kena peka, kita bijak menggunakan yang ada. Oleh itu, tadi saya kesian lah nampak perempuan, kalau tak silap saya, yang memandu kereta tu. Dia kenapa dia pergi rempuh hujan tu, dan dia rempuh lopak air yang begitu dalam, sehingga tayar kereta dia saya nampak macam lebih lagi pada setengah tenggelam. Bermakna dia float. Memang dia dah float dah waktu tu. Rempuh banjir tu. Kenapa dan mengapa mesti nak rempuh? Di siang hari. Kalau di malam hari, saya berhenti mungkin tolong dia cara nak menyelamatkan kan. Tapi oleh kerana siang, dia sendiri yang buat silap. Jadi kesilapan sendiri tanggung sendirilah. Jadi jangan kita melakukan kesilapan, dan kesilapan itu terbalik-balik kepada kita. Apa yang saya nak syorkan di sini, apabila kita tidak mampu untuk meneruskan perjalanan di dalam waktu hujan lebat, kita carilah meletak kereta tempat yang selamat. Bukan letak bawah pokok, bukan letak kat tepi jalan, atas bahu jalan, bukan, betul-betul tepi yang selamat. Jangan dekat corner. Itu dah menempah nama dia. Itu saboleh tu. Saboleh, betul, saboleh. Jadi Yati cakap betul. Jadi carilah tempat yang selamat. Jangan risau. Dia dalam Malaysia ni hujan tidak pernah hujan selebat-lebatnya 5 jam. Tak ada. Dia hujan 5 jam ni lebat, ada gerimis, lagi halus. Dia tidak berhenti, dia hujan balik. Macam tu je. So kenapa kita nak takut? Banjir kilat hanya sementara. Saya ingat tak sampai pun setengah jam dia akan hilang. Sebab sistem peparitan di dalam negara kita memang sentiasa dikawal. Dan ada tempat-tempat yang suka buang sampah. Kerana sampah itulah yang peparitan kita tidak terkawal. Kerana manusia memang tong sampah ada, dia bukan buang sampah dalam tong sampah, dia buang sampah luar tong sampah. Bagi nampak ada sampah. Bagi nampak ada sampah. Bijak. Itulah mukadimah kita hari ni, Nanti kalau pasal bercakap, nanti kata ahli politik pula. Nampak mic dia terus terlupa. Jadi tujuan kita asal lagi dia antara memberi atau menunjuk atau berpakat, ataupun kita share pengalaman yang saya ada, ataupun pengetahuan yang saya ada, ataupun yang orang lain tak ada, saya ada lebih sikit lah kan. Setiap manusia yang dilahirkan tu ada keistimewaan. So yang istimewa tu saya nak bercerita lah. Yang kat luar tu istimewa juga. Betul. Bukan tak istimewa, tetapi dia belum kesempatan. Jadi
Hari ni kita nak cerita apa, Ti? Kita nak cerita tentang struktur kenderaan, Dato'. Ya, betul. Kita janji minggu lepas nak bercerita pasal struktur kenderaan. Bagaimana kereta direka, dicipta. Macam mana nak bercakap tentang kereta ni boleh duduk atas jalan raya. Okey. Yang pertama sekali, kereta ni mesti ada design. Dia panggilkan schematic view. Rupa mana je. Kalau saya nak lukis gambar kereta, saya hanya perlu mengambil masa 3 saat. 1, 2, 3. Siap dah schematic view gambar kereta. Saya panggilkan schematic view. Jadi kalau saya lukis 1, 2, 3 siap kereta. Jadi kalau you just kira saya nak lukis 5 gambar kereta, you just tiap-tiap 1 3 saat. Jadi 15 saat dah siap 5 kereta. Itu kelebihannya. Dan saya boleh buat bentuk-bentuk kereta. Kereta yang paling saya suka sekali adalah kereta sport 2 pintu. Jadi kalau sesiapa yang pernah melayari website IKIM, nampak gambar kereta sport berwarna biru tu, itulah kereta design yang paling cantik saya buat. Daripada 3 saat tong siap gambar kereta tu, hangkan dia jadi sampai kereta sebuah. So lagi pada design, baru dia akan pergi cari material selection. Apakah material selection yang sesuai, dan dia akan ada grup dia, grup design, grup material, ni dipanggilkan homologation. Homologation ni senang cakap sekali, di bawah pentadbiran R&D lah, Research and Development of Vehicle lah. So, di bawah satu badan yang di dalam syarikat tu, kalau katakan Proton, siapa dia punya R&D, tu head lah paling besar lah tu. Pro2 siapa punya R&D, Mercedes siapa punya R&D. Semua kereta, semua pengeluar memang ada dia punya head of R&D. Research and Development, apa-apa kereta tu punya berkaitan, apa-apa kereta tu punya pembangunan tentang satu-satu model kenderaan. Okey, sekarang dia dah siap ada gambar design. Material pun dah dapat dah, apa jenis material. Setiap kereta dia ambil kira dia punya elongation, pressure yield, pressure force. Macam mana kereta tu punya dia punya twist dia, berapa dia punya kekuatan dia, berapa dia punya kepanasan dia. Semua A to Z, tidak satu pun terkecuali, walaupun satu skru. Dia ambil kira berapa dia punya ketahanan. Jadi apabila semua ni dikumpulkan, design tadi dah kumpul, material pun dah kumpul, semua dah buat, baru dia nak cakap. Enjin nak buat dengan sand casting, pintu nak buat dengan molding, stamping, semua molding injection, bahagian dalam ni semua ada sistem-sistem. Siapa yang buat ni? Robocop buat separuh, manusia buat separuh, orang ni semua buat separuh. So yang buat tu hanyalah dia akan programmer. So program pula IT ya. Itu sebab orang kerja IT ni memang hebat. Dia memang kerja siang malam. Dan dia hanya perlu buat. Itu sebab anak saya Muhammad Alif belajar IT engineer. So memang dia akan siang malam main komputer lah. So dia akan melukis lah macam-macam lah apa yang dia nak buat kan. So bila dah siap satu, dia panggilkan kenderaan tu design dah complete dengan material, dia akan hantar propose kepada head department, dan department setuju, baru buat prototype. Buat prototype. So apa yang design ni cerita ringkati. Ya, betul. Kalau nak cerita betul-betul, prosesnya 1 tahun 6 bulan paling sikit untuk dapatkan sebuah kereta. Jadi kereta yang kita kena bangga negara kita. So negara kita punya Proton dan Pro2. So hari ni Proton dah buat research setahun 6 bulan yang lalu untuk nak keluarkan kereta tahun 2016. Betul. Jadi pada tahun 2016, awal tahun 2016, Proton akan launchkan new model sebanyak 3 buah. Jadi nantikan di pasaran. Ya, itu 1 tahun 6 bulan yang lalu. Berapa kalikah engineer Muhammad Dalib pergi tengok kereta tu? Agak-agaknya Kalau sebulan sekali pun dia tak pergi, dia pakaikan term. Dia akan pergi melawat ikut term. So dah 3 kali dah pergi tengok. Progress kereta tu. Sehingga sebelum last final dia nanti, yang terakhir, yang keempat apa? Vehicle Type Approval. Yang itulah nanti akan meluluskan. Lulus tak lulus. Tapi bukan DIMD je seorang-seorang. Bukan. Dipengerusikan oleh yang berbahagia Datuk Seri Ismail Ahmad, Ketua Pengarah JPJ. Dia sebagai pengerusi. Dan dia layak untuk nak soal Proton, nak soal apa-apa macam ni. Dan komiti selama 10 komiti ni, daripada yang kita sebagai organizer ataupun setiausaha, dan MOT, dan MOT, Kementerian Pengangkutan, 10 agensi lain termasuk MITI, MAIDA, Sepat, JPJ Puspakom, SIRIM,
semua ramai ada. JKJ apa Kementerian Penggunaan dan Awal Pengguna, KPDNKK. Jadi 10 agensi kerajaan termasuk custom. Kalau dia kata tak boleh Datuk Seri akan maklum lah. Jadi bukan semudah itu nak dapat kelulusan VTA ni. Dan bila dah lulus kereta tu, baru dia boleh dapat sijil timbang berat. Daripada sijil timbang berat, dia dah siap sijil timbang berat, baru dia boleh buat technical drawing. Belum habis lagi. Baru masuk teknikal. Buat technical drawing yang diluluskan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Oleh saya lah. Jadi dah lulus lukisan tu semua siap-siap, baru dia layak untuk bagi kepada kenderaan persendirian. Baru dia layak nak pergi kepada kenderaan perdagangan. Kepada kenderaan perdagangan ada dua. Iaitu perdagangan kepada kenderaan perkhidmatan awam. Nak jadi teksi ke, nak jadi hire and drive ke. Kalau kereta, kalau van dia nak jadi barang-barang angkat penumpang, bas persiaran ke, bas sekolah ke, atau bas mini ke. Kalau bas lebih lagi pada 19 seater, baru kita panggilkan bas. Kalau kurang, kita panggilkan van. Jadi berkaitan kenderaan perkhidmatan awam. Atau dia nak jadi kenderaan perkhidmatan barang-barang. So angkat barang-barang. So barang-barang sendiri saja bagi kenderaan yang berat, keseluruhan kenderaan tersebut mestilah dalam 5,000 kilogram. Lebih dia kena mohon permit melalui dengan SPAT ya. Melalui SPAT untuk dapatkan permit penggunaan lesen berniaga pada kenderaan tersebut. Tetapi bagi kenderaan dikontrol, iaitu 5,000 kilogram ke bawah, dia tidak perlu memohon mana-mana lesen. Dia mestilah angkat barang-barang dia sendiri saja. Macam dia berniaga kapet, dia nak bawa kapet. Dia berniaga sayuran, dia berniaga ikan, dia nak bawa ikan. Tetapi dia berniaga ikan, dia bawa batu-bata, salah, boleh saman. Dia berniaga ikan, dia berniaga sayur, dia berniaga ni, dia cakap dia ada berniaga barang-barang pertanian. So barang-barang pertanian ni sayur lah. Sayur lah, macam-macam barang-barang pertanian. So dia nak angkat, dibenarkan, boleh. Tetapi kalau dia bawa lori tu nak bawa hardware, dia nak bawa ikan, tak boleh. Dia nak bawa barang binaan, tak boleh. Dan dia bawa berniaganya, lesen dia tu lesen barang-barang dipanggilkan mengangkut sampah. Jadi dia boleh bawa barang-barang sampah, daun, payu yang ni semua masuk dalam lori. Tapi dia boleh bawa tak ikan, sayur yang bukan sampah tu? Tak boleh. Dia tak boleh bawa. Dia kena ada limit. Kalau dia nak bawa ayam, ada special lori ayam. Dia bawa kambing, ada special lori kambing. Lori ayam boleh bawa kambing tak? Tak boleh. Jadi dia punya lori yang tertutup, yang dan ada platform, semua ada syarat-syarat spesifikasi yang untuk kenderaan-kenderaan ini. Jadi itulah cara dan bagi sebuah kenderaan bila kita dah siap dan design dia tadi, kita pergi jalan jauh, lepas tu kita patah balik sikit, kita pecah-pecahkan supaya mudah dipaham. Betul. Okey, kenderaan ini terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian hadapan daripada tengah tayar depan, kanan, kiri ke depan, itu dipanggilkan bahagian depan. Bahagian belakang dari tengah tayar belakang hingga ke belakang, itu tayar bahagian belakang. Yang tengah-tengah tu dipanggilkan base roda, jarak roda antara tengah-tengah. Kenapa yang tengah ni saya cakap terakhir? Sebab yang tengah ni lah memainkan peranan yang paling tinggi pada sebuah kenderaan, dipanggilkan wheelbase. Dengan wheelbase inilah untuk kita kira berapa besar lebar kenderaan, berapa tinggi kenderaan, berapa kekuatan kenderaan yang perlu untuk enjin punya performance 1.3 berapa, 1.5 berapa, 1.8, 2,000, 2,800 dan berapa kesesuaian dia punya wheelbase, jarak roda ini. Inilah yang untuk menentukan sesebuah kenderaan itu high performance vehicle. Dia high performance nanti tak sama dengan high-end vehicle tau. High-end tu yang mahal-mahal lah. Pandai. Itulah dia. Jangan nanti kata high performance dengan high-end tu sama. Tak sama. Rasa bangga kena high-end ni high performance. Bukan. High-end ni kereta yang memang dipanggilkan eksklusif kereta yang mahal-mahal. Dan performance kereta ni walaupun dia kecil, tapi dia punya enjin dah full modified. Dia memang high performance. Memang bagus. Memang dia boleh pergi 0 to 200, bukan 0 to 100. Itulah kecil je. Itulah. Macam hari Sabtu kan. Hari Sabtu saya mengajar di Bentong.
mengajar berkaitan basic automotive teknologi, macam mana pemanduan selamat. Sempat saya main drift dekat lokasi Bentong sana. So tahniah pada penduduk-penduduk Bentong yang dapat lesen gitu. Dan semalam hari Ahad, terima kasih juga kepada pengarah Negeri Sembilan Encik Nazli menjemput saya berada di JPJ Seremban bersama dengan beliau berada di Labu Jom JPJ So 306 calon telah berjaya memiliki lesen B2. Jadi tahniah pada orang Labu yang dirasmikan oleh YB Labu sendirilah. So tahniah kepada, jadi ada lesen tu, hati-hati pakai helmet Jadi kereta ni, motor ni dah dibuat sebaik mungkin. Memang yang terbaik baru dia boleh lulus duduk atas jalan. Walaupun kita dah bagi dia 2 ke bagi 3 dan jarak tu macam mana nak kira, berat macam mana nak kira tu semua, tak apa, biar kita yang kira. Dah diserahkan. Dah diserahkan kuasa tu. Jadi bagi pengguna, gunakanlah kenderaan ini yang terbaik. Gunakanlah kenderaan sebaik-baiknya, memudahkan, mencepatkan, bukanlah dengan kenderaan ini memudaratkan. Betul. Jadi kalau nak kata naik unta tu zaman Rasulullah. Zaman hari ni ada orang naik unta, tapi orang naik unta untuk rasa naik unta dekat Mekah ni. Kalau nak bekerja hari-hari naik unta, tinggallah rasa saya. Itu gembala dekat Arab je lah, kat Malaysia tak ada. Kita cerita kat Malaysia kan. Semasa kan. Semasa kat Malaysia. Kat Malaysia. Bukan dekat negara orang. Kita bangga dengan negara kita. Jadi semua rakyat kita ada kereta. Semua rakyat kita ada kenderaan. Tak ada yang tak ada kenderaan. Semuanya ada kenderaan. Tetapi malangnya negara kita ni, rakyat kita suka challenge. Dia suka lah nak yang terbaik. Dia rasa dia nak mencabar. Lepas tu dia jadi gairah bila-bila berada di atas jalan raya. Lantaran itu hampir 7,000 nyawa jadi pusara di lebuh raya. Dia bukan atas lebuh raya tau. Kat tepi Kota Paris, Kota Parit, macam-macam lah. Jadi sayangilah diri anda, sayangilah keluarga anda. Kenderaan direka dicipta untuk memudahkan manusia. Betul. Bukan dibawa mudahkan, memudaratkan atau menyusahkan kepada diri sendiri. Tapi saya maaflahkan kepada pendengar-pendengar yang masih terlantar di hospital akibat kemalangan. So kena hati-hati, makan ubat. Makan ubat, ikut aturan yang telah doktor bagi. Sebab saya pun memang pandang je Muhammad bin Dalib, sebenarnya dia ni dah Robocop juga. Banyak skru, banyak pengajaran ganti. Itu pengajaran dia. Itu saya memang, tapi bukan atas jalan raya tu ya. Betul. Saya kena bukan atas jalan raya. Saya kena di dalam litar. Jadi itu perbezaan dia. Di atas jalan raya alhamdulillah. Bayangkan kalau di atas litar pun boleh berlakunya kemalangan kan, apatah lagi kalau saja berlumba di atas jalan raya. Tak jauh lah ya. Betul. Okey tu, itu dah dia macam mana part-part komponen kenderaan. Kenderaan ini senang saja tuan-tuan. Nanti insyaAllah kalau pada technical talk ataupun otomotif 24 jam insyaAllah kita akan lawan, kita akan layan, kita akan ambil sebanyak telefon dan kita menjawab semua FB. So hari ini kita beri talian kepada mereka yang ingin menghubungi kita, Yati. Di talian kita di 0362051500 atau di Facebook kita facebook.com/ikim.fm dan SMS dan Twitter. InsyaAllah untuk sama-sama kita nak raikan sahabat-sahabat kita. Kita panggil terlebih dahulu. Rakan pendengar diharapnya bersedia untuk terus saja bercakap dengan yang bagi Datuk di talian. Kita ke pemanggil pertama kita. Assalamualaikum, siapa di sana? Halo. Assalamualaikum, siapa di sana? Ya, siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Silakan cik, terus soalan. Halo. Berdebar kot Datuk. Kita ke pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Siapa talian bersedia? Halo. Ya, siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, siapa, apa soalannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Haji Mustafa dari Wilayah Kajang. Ya, Haji Mustafa. Mustafa. Silakan terus. Halo. Silakan Teruskan. terus Haji. Halo. Ya, teruskan Haji. Okey ni, Datuk, saya cuma nak tanya. Bilakah lagi program apa ni untuk apa tu ambil lesen memandu pada untuk ni yang remaja ni, bila ataupun kita kena mohon ke macam mana? Okey, saya terangkan kalau nanti. kita nak buat di taman-taman kita, bagaimanakah kita nak apa tu bagi tahu JPJ untuk datang buat satu grup lah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita naikkan lagi pemanggil kita seterusnya. Harap sedia. Assalamualaikum. Siapa di talian? Siapa di talian? Hello. Ya. Hello. Ya, Yes. siapa tu?
Halo. Bersedia sahabat pendengar. Siapa talian? Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siapa namanya? di sana? Halo, Ya, nama siapa? saya Cik Azli. Cik Azli, silakan soalan. Saya menggunakan Proton Saga NGV. Halo. Ya, Ya. teruskan. Dengar. Halo. Saya menggunakan Proton Saga yang berkuasa NGV. Okey. Jadi masalahnya ialah setelah beberapa kali saya tengok minyak hitam ni ada kurang lah. Saya menggunakan semi sintetik 800. Aha. Okey. Okey, terima kasih soalan. Kita ke pemanggil terakhir mungkin Okey. untuk masa ni je. Kita kumpulkan satu lagi soalan daripada Yes. sahabat pendengar. Siapa di sana? Assalamualaikum. Halo. Putus Datuk. Kita lainkan dulu dua tu. Okey. So, yang pertama sekali tu Datuk Najib Mustafa. Memang bagus kan program Datuk Seri KP yang bagi Datuk Seri Ismail Ahmad menyarankan kepada pegawai-pegawai untuk terus ramai-ramai turun padang pada tiap hari Sabtu dan hari Minggu. Ya. Dipanggilkan nama JOM JPJ yang diresmikan baru-baru ni pada hari Sabtu yang lepas di Bentong Pahang, di mana Menteri Pengangkutan Datuk Seri Tong Lei telah merasmikan untuk JOM JPJ. Jadi sudah start daripada itu dia punya dia panggilkan wheel moving tu dah terus dah. Macam kenderaan dah mula tu, dah start mula tu, dah gerak boleh dah. Dah start dah. Yeah. Jadi kunci dah diberikan kepada pegawai-pegawai JPJ untuk melaksanakan. Cuma sekarang ni bergantung kepada pengarah negeri untuk melaksanakan bagaimanakah dia nak pergi ke mana dulu atau ke mana poin-poin dia ataupun adakah dia dijemput oleh NGO ataupun ada persatuan-persatuan yang ingin menjemput. Boleh berbincang secara terus dengan pengarah negeri masing-masing. Kalau kata dekat Kajang itu adalah Selangor, boleh terus berjumpa dengan pengarah Selangor berbincang macam mana nak terus, kerana dia punya limit dia kurang orang yang kurang daripada 200 orang. Kalau ada 200 tu kira bagus lah, sebab ada dua yang JPJ raikan program ni. Yang pertama sekali SKSJ, satu komuniti satu JPJ, yang semalam berlalunya di Negeri Sembilan Labu seramai hampir 500 orang tetamu, 306 orang yang telah dapat memiliki lesen memandu B2. Jadi program tu dia jarang-jarang, setahun mungkin 3, mungkin ada 4 kali saja setahun untuk pengarah negeri buat. Tetapi jom heboh atau jom JPJ setiap minggu. Jadi kenalah perbezaan ini untuk dapatkan. Tuan Najib Mustafa boleh terus menghubungi JPJ Negeri Selangor untuk dapatkan macam mana nak dapatkan tentang lesen memandu. Dia ada 2 lesen memandu ni. Satu program My License. My License ini adalah bagi mereka-mereka yang berusia 16 tahun ke atas. Ini adalah keistimewaan untuk kaum keluarga, bapa-bapa, untuk memberi pada anak. Anak mereka yang sekolah ni, yang suka curi-curi bawa motor ni, bahaya. Takut kelangan. Yes. Berusia 16 tahun ke atas, iaitu tingkatan 4, untuk memiliki lesen L dan seterusnya lesen B2. Program tu adalah program My License. Tetapi kalau berkelompok kecil macam 10-20 orang yang diketuai oleh ketua kampung ke NGO punya body ke, boleh terus saja mana-mana institut memandu yang terdekat. Boleh negotiate. Jika kegagalan berbuat demikian, maklumkan terus kepada kita. Kita akan tahu. Yang pertama, beritahu pada sekolah memandu yang mana, dan masa bila pergi berjumpa, bincang dengan mereka tidak setuju, kita boleh ambil. Sebab ni adalah arahan daripada yang bagi Datuk Seri, jika beri keutamaan kepada NGO yang datang membawa grup untuk buat ujian. Jadi berkelompok, mungkin B2, B full. Itu sebab kita pernah dengar, bukan dengar, memang berlaku. Jadi dia apa, motor besar boleh beli, tapi lesen dia tak ada. Padahal kecil je. Padahal kecil lesen tu, masa orang kocek je kan. Jadi itulah begitu sedihnya rakyat Malaysia memandang ringan tentang undang-undang ni. Jadi jangan menjadi sedemikian. Yang keduanya ada Cik Azli, Proton Saga, yang gunakan bahan bakar NGV. Memang selalu saya menyebut bahan bakar NGV dia adalah yang tertinggi temperature atau suhu kepanasan di ruangan pembakaran, iaitu sehingga
300 degree Celsius. Kalau yang biasa petrol RON 95 dia hanya 125 degree Celsius. RON 97 dia sehingga 150 degree Celsius. Dan 300 untuk NGV. Jadi kalau minyak yang dipakai, yang dipilih tidak sepatutnya yang dipakai yang tak patutnya dia tak mahu pakai. Jadi ini akan minyak tu akan hilang. Bukan hilang sebab enjin rosak ke ataupun kebocoran ke. Tidak, bukan. Kerana kepanasan. Kepanasan ini yang menyebabkan pengurangannya minyak ni. Dia hilang menjadikan gas terus pergi ke asap. Okey. Gunakan ibu jari ataupun jari telunjuk. Pergi dekat exhaust pipe yang terakhir dekat belakang, yang hujung kita panggilkan tail exhaust. Pergi dekat tail exhaust tu, selitkan dengan ibu jari jari telunjuk kita. Tengok ada tanda hitam tak? Jangan buat waktu panas ya. Jangan buat waktu panas. Waktu panas sakitlah tangan. Waktu dia dah sejuk, dia dah berhenti 4 jam ke 5 jam ataupun dah tidur semalam ke, pergi usitlah tengok melekat je warna hitam. Bermakna minyak pelicin kita tadi dia hangus dan keluar kepada exhaust system, dia berada di dalam silencer. Jadi dia tak bakar habis sebab tahap kepanasan itu melampau. Itu sebab saya selalu syorkan bagi mereka yang menggunakan bahan bakar NGV atau LPG, liquid petroleum gas, kena tukar minyak pelicin mereka. Tukar kepada saya tak mau sebut nama. Tapi kena pergi carilah ada perkataan NGV. Ada ya. Nanti kan dia kata nak promote iklan. Tak betul, nanti dia kata Mak Dalip dapat share 10%. 10% tu yang menyebabkan susah hati saya nak jawab. Jadi saya tak maulah. Jadi pandai-pandailah sendiri kan. Cari yang sesuai untuk yang NGV. Sesuai dan ada tara-tara dekat sana memang sesuai. Dan kalau pergi dekat semasa pemasangan tu dia panggilkan kita buat modification dia buat conversion daripada minyak petrol, tambah juga conversion tu kepada NGV. Semasa dekat situ orang yang buat itu, yang betulkan buat dia punya modification tu, dia akan bagi tahu sesuai minyak apa. Kalau dia tak bagi selenggara dengan baik, kalau dia buat kerja tak betul, dia pasang tak betul, boleh buat satu sikit je, tulis je surat sikit, bagi tahu kedai apa nama, NGV kat mana pasang tak betul, beritahu pada kita. Kita batalkan lesen dia kerana pemasangan LPG, NGV kelulusan daripada bahagian kejuruteraan otomotif. Dan kita pergi siasat, investigate. Kalau dia buat kerja tak betul, dia tidak menjelaskan sebaik-baiknya kepada pengguna, kita boleh terminate dia. Sebab dia nak berniaga betul-betul lah. Sebab itu nyawa, dan itu juga kocek kepada kalau kena pemandu teksi tak kesian ke? Mereka nak cari duit. Nak cari duit bukan senang. Penat duduk dalam kereta kan, sampai buntut sakit-sakit driving dalam keadaan sesak lagi, dengan gagam manusia lagi. Jadi stres tu akan bertambah-tambah. Jadi untuk menghilangkan stres tu, hantar je surat kat kita. Senang je kita ambil tindakan. Cuma Datuk yang bila cakap ni kan, bila minyak hitam tu dah berkurang, boleh top up saja ke ataupun kena keluarkan semua dan tambah yang baru? Dia kalau ikut dalam betul-betul, pasal kalau kenderaan ini taksi, dia memang 1000 km tu berapa hari hati kat untuk taksi? 1000 km. Saya ingat tak sampai pun 10 hari lah. Oh ya? Satu hari bergerak. Satu hari lebih 100 lebih kilometer dia bergerak. Betul. Lebih 100 kilometer. 10 hari dah 1000 dah. Sebulan 3000 ke 4000 atau 5000 dia bergerak. Tanyalah kepada abang taksi, pakcik-pakcik taksi. Bukan mudah mereka nak cari makan, tetapi mereka selalu dipersalahkan. Tapi bagi saya, yang salah tu salah lah. Undang-undang tetap undang-undang. Undang-undang dia tak kenal siapa. You taksi ke, you siapa ke. Tetapi kenalah workshop ni bertimbang rasa pada mereka. Beri penasihat yang betul. Tunjuk ajar yang betul. Setakat pasang dah dapat duit, abang taksi dah bayar dah duit, lain kali dia datang lagi dekat aku. Itu yang masalah dia. Jadi beri pengajaran, beri pedoman, terasa saya itu adalah lebih baik. Betul. Jadi bang taksi pun dia akan bawa taksi dengan rasa gembira, tidak ada stres. Jadi dia cari rezeki, dia datang jalan raya, dia rasa happy je. Jadi jalan semua tak jam. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kita nak raikan lagi rakan pemanggil kita di talian, Cik Yusof. Silakan Cik Yusof. Okey, saya ada cadangan kepada Datuk Engineer. Saya adakan satu topik mengenai beban. Beban sesuatu kereta. Contohnya 1.3 berapa banyak dia boleh angkat beban, 1.5 berapa, sebagai contoh. Okey, itu je lah cadangan saya. Okey. Dan kita nak raikan satu lagi daripada Gombak, Cik Ahmad. Silakan Cik Ahmad.
berkaitan dengan exhaust keluar asap yang agak berkepul-kepul macam asap kelabu putih macam tu. Datang punca dia biasa apa dia biasa. Okey. Itu saja. Baik, terima kasih. Silakan Datuk. Okey, dua. Memang topik beban ni kata silap saya setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu dia telah bercerita dah. Macam mana pengiraan nak dapatkan sebuah kenderaan itu. Kalau kita katakan kancil, beban sebuah kereta kancil. Kereta kancil berat dia tak sampai pun 700 kg. Takkan dia nak bawa 700 kg? Tak mungkin kan? Kalau macam Yati baru 60 kilo pun tak sampai, 50 kilo je. Jadi kalau macam Yati ada 5 orang berat macam Yati ni, baru 250 kilo. 250 kilo 5 orang. Jadi hampir-hampir sama berat dengan kereta kancil. Jadi 3 kancil tak sampai pun dengan tu, hampir lebih setengah. Jadi kancil ini akan jadi stres. Dengan beban yang tinggi ni, yang dia bawa dengan luggage lagi, jadi penggunaan bahan bakar mesti berlebihan. Pelepasan asap memang tak bagus sebab dia stres. Dia nak laju, dia stres. Jadi kena yang bersesuaian. Kalau kita kata wajah, berapa wajah punya, berapa perdana punya, memang senang saja. Beban ini tak perlu risau. Setiap penjualan kereta boleh terus saja dapatkan, dekat terus je kata Proton, pergi je type kat www.proton, dia akan klik atau wajah, atau Wira, itu perdana, tengok berapa dia punya gross vehicle weight. Kalau gross vehicle weight dia 1,200, beban yang dia boleh tanggung tak boleh melebihi daripada 1,200. Kalau dia melebihi daripada 1,200, dia dah jadi 2,400. Ini akan menyebabkan kenderaan tersebut all the time overloading. Tepat sekali, ini akan membebankan dan nyawa kereta tu daripada day one, hari pertama dia gerak di atas jalan raya, nak jangka hayat 7 tahun tak sampai. Tak usah kata 3 tahun pun belum tentu lagi, sebab dia sentiasa dibebani dengan lebih beratan. Sama seperti lori yang kita dah luluskan. Bahagian kejuruteraan otomotif dah luluskan 16 tan pada sebuah lori. 16 tan tu 16,000 16,000 kilogram. Jadi 16,000 kilogram. Dia hari-hari bawa 30. Memang kita tahu hari-hari dia bawa 30. Sebab baket dia memang boleh isi dan mampu untuk bawa. Itu yang kita panggil, di kalangan kita panggil dia bawa Gunung Ledang, dia bawa Gunung Kinabalu, dia bawa Busut. Kalau dia bawa Gunung Ledang tu, kira dia memang stres all the time lah. Jadi usia kereta lori ni tak sampai pun 5 tahun dia dah memang teruk. Lepas tu dia kena ubat. Kalau saya tak mau sebut lagi jenama ya, ada lagi jenama yang itu kalau dipakai tak sampai 6 bulan. Bawa hari-hari Gunung Ledang tak sampai 6 bulan dia terus tidur je. Terus tidur aja. Walaupun harga dia ratus-ratus ribu, dia tidur saja. Tapi kita tak boleh sebut kan. Bahayalah nanti dekat sini kata bukan nak komen. Tapi kenapa kita lulus? Kita luluskan dia berdasarkan tidak ada weight dan penjagaan melalui perkiraan. Kita kira berapa kemampuan beban dia, berapa ketahanan dia boleh pergi 1 hingga 7 tahun. Lepas 7 tahun kita tak kira dah. Kalau kenal barang-barang kita kira 3 tahun je. Kita kira 3 tahun. Lepas 3 tahun kita tak mau kira lagi dah. Tetapi pemandu, pengguna, pemilik ataupun pengedar yang memiliki lori-lori besar, logistik yang besar-besar, mereka angkat cukup mengikut kesuaian kenderaan, lori mereka akan pergi jauh. Betul. Usianya lama lagi boleh guna. Yes. Tetapi bagi logistik yang suka angkat, memang selalu angkat Gunung Ledang atau Gunung Kinabalu, usia dia memang jadi pendek. Jadi penguasaan biarlah dikenakan. Itu saya cakap je lah. Jadi tentang beban tu tak payah risaulah. Kita selalu setiap kereta baru yang kereta nasional, saya akan maklumkan sewaktu mendapat kelulusan. Untuk kereta yang lain-lain tu saya tak maklum lah. Sebab kita kena hargai negara kita kan. Kita kena sayangi produk-produk. Maknanya kalau masa beli kereta tu tanya boleh bawa banyak muatan, berapa kilogram. Tak payah, dia ada bagi technical spesifikasi of vehicle. Tak payah lagi susah. Buka buku handbook tu yang diberi tu, warranty, bagi buku warranty, buku handbook, dia bagi buku handbook tu, buku panduan pengguna tu. Jangan dapat tu simpan je terus tu. Itu yang selalu pun berlaku. Keluar masa nak dapatkan servis berkala. Itu saja. Itu masalah dia. Yang keduanya pasal exhaust keluar minyak putih. Adakah exhaust yang keluarkan asap putih ni, asap kelabu ke asap hitam? Dia ada 3 jenis asap. Kalau asap kelabu ni, dia dah ada sakit. Kalau asap putih, dia tiap-tiap pagi dia keluar.
Dia hanya pagi-pagi dia keluar, dia akan keluar tak lama. Dia hanya keluar lebih kurang dalam kurang daripada 3 minit. Sekejap sebab dia dah panas, dia tak ada lagi dah asap putih tu. Itu yang putih. Yang kelabu, dia satu dah masalah dah. Cek cepat-cepat, semak, cek ukur minyak pelicin. Minyak pelicin tu dah cukup ke ada kurangan? Okey, minyak pelicin, cara mengukur minyak pelicin mestilah labelkan tayar tu ke 4-4 dan celupkan dia punya drumstick tu. Mula-mula tarik, cuci. Bersihkan dulu. Bersih. Lepas tu cucuk betul-betul lurus, angkat tegak. Jangan terbalik kan. Terbalik dia dah turun lah. Memang tinggi lah. Tinggi ya. Jadi salah je. Jadi angkat, tengok macam ni dan nampak berapa dia punya kekurangannya. Kalau bagi saya tak pernah taruh antara L dan H. L tu low, H tu high. Saya selalu letak tengah-tengah je. Saya tak letak paling bawah, saya tak letak paling atas. Tapi suatu waktu dulu, sewaktu saya suka racing, saya memang letak atas sikit aja daripada line paling bawah. Kerana dia berpusing ringan. Dan dia paling cepat dia nak pusing. Kerana pantas. Itulah laju dia. Jadi kalau kita taruh paling atas, paling penuh banyak. Kalau terlebih sikit, terlebih lagi teruk. Sebab dia penat. Dia penat lah. Dia nak musing tu, nak bawa minyak naik ke atas. Dia penat, letih lah. Lama-lama dia pun sakit lah. Supaya orang juga. Kenapa? Ada ustaz selalu cakap kan, PJK tau. Kita duduk selalu perut jalan ke depan. Orang lelaki lah, bukan orang perempuan. Dan kenapa perut lebih besar orang lelaki ni? Sebab dia kuat makan. Bila makan perut tu extend. Dia makan sikit je tak cukup. Dia nak kena makan banyak. Tak boleh makan. Makan banyak tak boleh banyak sungguh. Banyak sungguh. Jadi itulah berbeza dia. Jadi itulah kita tak mau bagi dia taruh terlebih minyak banyak-banyak dan dia akan memberatkan kenderaan dan menggunakan bahan bakar yang berlebihan. Itu yang rugi. Jadi asap yang kelabu tu kena cek minyak. Minyak dia dah berkurangan, bermaknanya fail. Dia yang pertama sekali dia punya valve seal. Yang keduanya dia punya piston ring. Kita vroom vroom vroom, tukar gear je dia keluar je asap kelabu. Tak tukar gear dia tak keluar asap kelabu. Dan bila kita berhenti je dia asap kelabu tu keluar sekejap. Pum. Sesekali bukan lalu. Sesekali dia jalan, pum, dia meletup. Dia ada serta bunyi ke? Ada keluarkan bunyi, ulangnya meletup. Itulah dia dah tanda-tanda tu. Tapi dia tak boleh makan Panadol tu. Makan Panadol dia pun tak hilang. Jadi dia tak boleh makan Panadol, dia kena dipanggilkan top overhaul. Jadi kalau asap hitam dah teruk dah tu. Minyak hitam dah habis keluar, air pun dia dah habis, menitik-nitik pun dah tak ada dah, exhaust pipe tu pun dah meleleh dah asap. Dah meleleh dah dia punya minyak-minyak tu. Inilah memang teruk, kena buat general overhaul. Itu asap yang warna hitam. Alhamdulillah. Tapi ini untuk kereta petrol je jangan kereta diesel. Kereta diesel memang hitam lah. Memang warna hitam. Start pagi-pagi tu dia dah hitam dah. Vroom, keluar sekali dah hitam. Lepas tu dia tak ada asap. Nak buat pergi buat sukan tak ada masalah. Tak ada masalah, insya-Allah. Dan Datuk pun dah menjawab sebenarnya soalan daripada Khairul Abidin. Nain tanya nak tahu kesannya minyak enjin DC melebihi hard hatch. Dah dinyatakan tadi jawapannya. Alhamdulillah. Dan kita dah kosong tengah masa. Kita sampai penghujung. Itulah masa tu selalu cemburu kita lah setiap hari Isnin ni. Tapi walau bagaimanapun itulah yang terbaik boleh saya kita sharekan kepada pendengar-pendengar di luar sana yang sentiasa menantikan MTech setiap hari Isnin. Dan insya-Allah kita akan maklum dari masa ke semasa bagi MTech 24 hours. InsyaAllah. Doakanlah ya sahabat-sahabat. Semoga kita akan berjaya dan MTech betul-betul MTech berada dan akan menerima, akan menjawab walaupun di tengah malam, walaupun di tengah pagi. Dia akan menjawab telefon tu. Jadi siapa yang senang-senang nanti ikutlah kita setiap hari Senin untuk mengetahui MTech 24 hours di IKIM FM. Pilihan utama anda. Bye-bye. Assalamualaikum.